Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah lah di channel Matematik KSSM hari ini Mat KSSM tingkatan 2 bab poligon. Tajuk yang sangat mudah lah. First kali anda akan mempelajari, so ada dua lah, dua kat sini. Awak akan belajar poligon sekata dan sudut pedalaman dan sudut peluaran lah. Sebelum tu kita tengok sikit introduction dalam kehidupan seharian. Terdapat gabungan bentuk poligon di sekeliling kita, terutama dalam reka bentuk bangunan lah. Gabungan bentuk poligon dapat menghasilkan suatu seni yang menarik dan pelbagai. Pola geometri ini dapat dilihat pada Masjid Terapung Tanjung Bungah, Pulau Pinang, yang memiliki keunikan gabungan seni bina, tempatan dan Asia Barat. Ni introduction. So kita tengok poligon sekata. Yang ni cikgu dah cut paste poligon sekata. Apa maksud poligon sekata? Poligon yang semua sisinya sama panjang. Semua sudut pedalaman sama saiz. Baru kita panggil dia poligon sekata. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk gambar-gambar poligon sekata mempunyai sudut pedalaman yang kongruen. Apa maksud kongruen? So nanti pelajar akan belajar lah. Biasa ni dengan wording kongruen ni. Poligon tak sekata ni poligon yang tidak semua sisinya sama panjang. Tu introduction. So kita tengok cikgu ambil gambar-gambar ni daripada textbook awak So pelajar boleh tengok balik textbook. So ruangan yang kecil-kecil tu, so cikgu crop, cikgu letak kat sini. Sudut pedalaman ataupun sudut peluaran tambah sudut pedalaman 180 darjah. Ni tips lah. Kita tahu satu garis lurus. So cikgu conteng sikit kat sini lah. Satu garis lurus nilai dia 180 darjah. So kalau kat sini dia buat sudut macam ni ni maksudnya sudut dia 90 lah. So kalau kat sini 90 darjah, kat sini pun 90 darjah juga. So ni untuk yang garis lurus lah. So patutnya cikgu buat tegak ni. Tak apa. So kita tahu hasil tambah sudut peluaran dan sudut pedalaman 180 darjah. So kalau cikgu buat satu garis lurus macam ni, kalau cikgu tulis kat sini 30 darjah, so berapa nilai sudut dekat luar ni? Hasil tambah dia hasil tambah dia mesti 180. So 180 tolak dengan 30, so kita dapat 150 darjah. So kat sini 150 darjah. Di tips mudah lah, satu garis lurus 180 darjah. Ni tip mudah seterusnya imbas kembali. Yang ni pelajar dah belajar lah. Pelajar dah belajar di menengah rendah lah. Di menengah rendah di tingkatan 1 pun dah belajar sebenarnya. Hasil tambah sudut segitiga. So sudut segitiga mesti hasil tambah dia mesti 180 darjah. A tambah B tambah C tambah B tambah C 180 darjah. Kena tahu. So sambungan lagi. Poligon. Poligon sekata apa maksud poligon sekata? Tadi kita bincang semua sisi sama panjang. Nampak ni sisi sama panjang. Semua sudut pedalaman ni sama saiz. Kalau segitiga ni hasil tambah segitiga 180 darjah kan. Segitiga 180 darjah. So bahagi dengan 3. So pelajar akan dapat 60. So sudut 60 ni sama 60. Kena tahu yang tu.
Okey, ni untuk segitiga. Kalau segi empat, sudut dia ni sama. Ni nampak tegak kan kat sini kan? Bersudut tegak. So, kalau bersudut tegak 90 lah. 90, 90, 90, 90. So, segi empat, sudut dia 360 darjah. Sudut dalam dia lah. Maksudnya 90 tambah 90, 180 tambah 90, 270 tambah dengan 90, 360. So, pelajar kena tahulah sudut dalam dia ni. Okey, ni just untuk introduction Okey, polygon scatter. Dia kata sudut ni sama. Okey, kalau kita ada pentagon, pentagon 5 sisi. So, sudut kat sini sama semua. Sudut kat sini sama Jadi, berapa nilai sudut kat sini? Okey, kita nak cari sudut dalam, mesti formula dia N tolak 2 darab dengan 180 darjah. N ni menunjuk bilangan sisi. Bilangan sisi. So, sisi dia kat sini berapa? 5. Sisi dia 5 Contoh 1. Tak nampak. Okey, biru lah. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 tolak 2 darab dengan 180 darjah. So, 3 darab 180 darjah. Pelajar akan dapat 540. So, pentagon 540 lah. Okey, berapa bilangan sisi? Kita bahagi dengan 5. So, kita akan dapat nilai yang sama lah. 540 So, cikgu ada kalkulator kat sini. 540 bahagi dengan 5. So, pelajar akan dapat nilai sudut dalam dia 108. Semua sama sudut dia Kat sini 108, 108. Semua 108. Tu maksud dia semua sudut pedalaman sama saiz. Baru kita panggil dia polygon. Polygon sekata. Okey, seterusnya kena tahu. Pelajar kena tahu 6 sisi. Pelajar boleh kena hafal lah ni. Dia tak ada cara lain dah. Okey, 6 sisi kat sini So, bila 6 sisi, kita panggil dia hexagon lah. Berapa sudut dalam dia? Pelajar boleh fikir tak? Sudut dalam dia sama juga kaedah dia. N tolak 2 darab dengan 180. So, kat sini berapa sisi? 6. 6 tolak 2 darab 180. So, 4 darab 180. So, kita tekan kalkulator lah. Okey, 4 darab dengan 180. So, pelajar akan dapat 720. So, kita bahagi dengan 6 sisi. Ini 6 sisi 720 bahagi dengan 6. So, pelajar akan dapat 120. So, setiap sudut dekat sini 120. Boleh? Boleh pelajar So, dekat sini kena tahu lah. Segitiga 180 darjah. Kat sini 360 darjah. Segi 4, segi 5, 540 darjah. Segi 6, 720. Segi 7 dan segi 8. Tak kira dia bagi berapa segi pun, kita dah tahu nak cari sudut dalam dia mesti macam ni. Ni asas asas. Okey, seterusnya polygon tak sekata lah. Bila tak sekata, tak sama lah. Sisi dia tak sama panjang, sudut dia tak sama. Ni contoh polygon tak sekata. Okey, pelajar kena tahu polygon. Apa maksud polygon Gambar yang tertutup Kalau cikgu lukis macam ni kan, ni polygon tak? Tak, sebab dia tak bercantum. Tapi bila dia bercantum saja, dia dah jadi polygon. Tak kira bentuk apa pun. Boleh Okey, so, sambungan seterusnya. Okey, polygon sekata ni perhatianlah. Okey, polygon sekata segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 hexagon. Jumlah sudut pedalaman, yang ni cikgu dah cerita tadi, N tolak 2 darab 180. So, kat sini 6 sisi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 tolak 2 dapat 4. 4 darab 180.
4 darab 180, kenapa 540? Betul 4 darab dengan 180. So dekat sini 720 ni. 720. Okey, so 720 dekat sini. Okey, so 6 cc kat sini 4 darab 180 ni tak betul ni. Dia mesti 4 darab 180, so 700 720. So 6 cc betul. 2 3 4 5 6. Kalau 5 cc baru 540 Okey, yang ni pun cikgu ambil daripada textbook lah. Okey, mungkin berlaku sedikit kesilapan. Okey, jumlah sudut pedalaman sudut pedalaman. So sudut pedalaman tadi kita dah bincang 180 tolak dengan sudut luar dia. Okey, ataupun jumlah sudut pedalaman bahagi dengan bilangan sisi. Okey, ni sudut pedalaman. Kalau sudut luar mesti 360 bahagi dengan bilangan sisi. So baru kita dapat sudut luar. Apa maksud sudut luar? Sudut yang berada di luar ni lah. Kalau segitiga je ni kan. Ni segitiga. Okey, so yang dekat dalam ni, yang ni kita panggil dia sudut dalam lah. Ni sudut dalam. Yang kat sini sudut luar. Sudut luar. Okey, sudut luar bahagi dengan sudut peluaran ni 360 bahagi dengan sisi dia 3. So 360 bahagi dengan 3. So pelajar akan dapat 120. 120 ni sudut luar ni lah 120. Sebab apa? Sudut dalam dia ni 60. Sebab hasil garis lurus dekat sini 180 Okey, ni contoh mudah. Okey, so kita sambung lagi. Tips lagi sudut peluaran. Okey, nak cari sudut luar dia 360 bahagi dengan bilangan sisi. Ataupun sudut pedalaman dia 180 tolak dengan sudut peluaran. Okey. Sama juga sudut pedalaman poligon sekata. N tolak 2 darab 180 bahagi dengan bilangan N. Tadi kita dah bincang kat situ tadi. Okey, so settle Okey, contoh yang pertama. Okey, soalan first kali poligon sekata dan tak sekata. So yang pertama ni sekata tak? Tak sekata ni tidak sekata. Kenapa tak sekata? Panjang sisi tak sama, sudut dia tak sama. B ni sekata tak? Sudut dia sama kan, tapi panjang ni tak sama ni. Bila tak sama, kita kata dia tidak sekata juga. Tidak sekata. Okey, yang ketiga ni sekata tak? Sekata sama panjang, nampak? Okey, yang ni sekata. Yang ni sekata juga. Kenapa sekata Sudut dia sama 90 darjah, panjang dia sama sekata. Yang ni tidak sekata lah. Yang ni panjang ni nampak ni lambang dia 1, kalau kat sini 2. Ni tak sama, tak sama panjang. Kalau sama panjang pun sudut kat sini dah 90, sudut sini tak mungkin 90 So ni tidak sekata. Senang je Yang ni pun tidak sekata juga. Tidak sekata. Okey, so kita settle contoh yang pertama. Kita pergi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni nyatakan bilangan segitiga yang terbentuk bagi setiap poligon yang berikut. So poligon ni ada 13 sisi. Okey, macam mana kita nak cari segitiga dia? So formula dia mudah 13 tolak dengan 2. So kita ada berapa? Kita ada 11 segitiga kat dalam tu. Kalau ni poligon 18 sisi, sama juga 18 tolak 2. So kita ada 16 segitiga. Mudah je. Okey. Macam mana kita nak tahu segitiga
Okey, kalau segi 4, kita tengok segi 4 dulu Segi 4 macam ni, contoh mudah. Segi 4. So ada berapa segitiga kat dalam ni? Okey, kalau kita guna formula, dia mesti n tolak 2 kan. So n ni bilangan sisi. So bilangan sisi dia 4 tolak 2 dapat 2. Bermakna ada 2 segitiga kat sini. So kat sini lah 2 segitiga. 1, 2. Senang kan? Okey, kalau ada 5 sisi pun sama. 5 sisi ada 3 segitiga. Contoh 5 sisi. Kalau cikgu conteng kat sini 1, 2, 3, 4, 5. So formula dia n tolak 2. So 5 tolak 2 dapat 3. Maksudnya ada 3 segitiga kat sini. Kat mana segitiga dia? Okey, pelajar boleh fikir tak? Cuba fikir dulu. Okey, dapat tak? So segitiga 1, 2, 3. Nampak ni 3, 1, 2, 3. So 3 segitiga. So 3 lah, 3 segitiga Okey, so settle contoh yang kedua. Kita pergi contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Sebelum contoh yang ketiga tu, kita pergi dulu sudut pedalaman dan peluaran ni. Okey, tadi cikgu dah cerita sudut pedalaman dan peluaran. Okey, sudut dalam ni ABC ni lah sudut dalam. Sudut luar ni X, Y, Z. Sudut pedalaman, sudut terbentuk oleh dua sisi bersebelahan dalam sesuatu poligon. Kalau sudut peluaran, sudut yang terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan. Okey, penggenak kepada sudut pedalaman. So sudut ni kat sinilah. Sudut dalam ABC, sudut luar XYZ. Okey, kita pergi contoh yang ketiga. Hitung nilai X bagi poligon yang berikut. Okey, kat sini kat sini pelajar kena tahu. Okey, bila kita dapat soalan macam ni kat sini apa maksud dia ni? Kalau macam ni apa maksud dia? Sudut dia 90 darjah. So pelajar kena tahu 90 darjah. Okey, lepas tu kita tengok bilangan sisi. So kalau cikgu guna cikgu guna warna kuning pula 1, 2, 3, 4, 5. So dekat sini ada 5 sisi. Macam mana kita nak buat? Nak cari sudut dalam dia, n tolak 2 darab dengan 180. So kat sini 1, 2, 3, 4, 5. So 5 tolak 2 darab 180. 3 darab dengan 180 So pelajar akan dapat 540. So kita tahu hasil tambah semua yang dalam ni 540. So kita tekan calculator lah. Kita tekan calculator. So jap, dekat sikit. Senang. 540. Okey, kita tolak 90 tolak dengan 100 tolak dengan 130. Kita tolak dengan 60. So pelajar akan dapat sudut dia 160 kat sini. 160. Betul Okey, kita kira semula. 540 tolak 90 tolak 100. Nak panah mana nak panah? Tolak 100 dah. Tolak 130 tolak dengan 60. So kita dapat jawapan dia 160. Logik lah. Okey, so soalan berikutnya B. Soalan B ni pun sama juga ni pun sama juga. Kita ada sudut dekat sini. Ni sudut dia berapa? 90. Cuma bilangan sisi dia. Ada berapa bilangan sisi dia kat sini? 1, 2, 3, 4. So formula dia n tolak 2 darab dengan 180. So 4 tolak 2 lah. Darab dengan 180. So pelajar akan dapat 2 darab 180. 3
360. So 360 tolak yang ni, tolak yang ni, tolak yang ni, dapat nilai X. Okey, kita tekan kalkulator. 360 360 tolak dengan 130 tolak dengan 60 tolak dengan 90. So pelajar akan dapat sudut dia 80 darjah. Ni X ni 80 darjah. So settle contoh yang ketiga. Okey, cikgu nak bincang lagi contoh yang keempat. Contoh yang keempat ni sudut dalam ke sudut luar ni kat sini. Pelajar kena tengok. Ni sudut luar. Nampak sudut luar kat sini Okey, soalan dia nak cari nilai X. Okey, bila kita kena tahu hasil tambah satu garis lurus ni satu garis lurus mesti 180. So kat sini garis lurus kat sini 180. So kalau kat sini 120, dalam dia automatik pelajar akan dapat 60. Mudah je. Hasil tambah dia mesti 180. Okey, sama juga dekat sini. Ni garis lurus. Garis lurus kan kat sini Cikgu conteng Allah tu sorry. Okey, ni garis lurus. So kalau dekat luar dia 160, dalam dia mesti 20. Okey, lagi satu. Ni segitiga. Nampak segitiga macam ni. Ni gambar segitiga ni. Gambar segitiga. So kat sini 60, kat sini 20. Hasil tambah segitiga 300. Segitiga 180. So kat sini dah 80. So automatik kat sini 100. So kat sini kita tahulah 100. Okey, so kalau kat sini 100, X tu apa? Garis lurus dekat situ. So X tu 80. So boleh faham pelajar Okey, jadi kita nak cari nilai X. So cikgu tulis kat sini X 180 tolak dengan 100. So pelajar akan dapat 80 darjah. Okey. So pelajar untuk kertas 2 kertas 2 pelajar mesti tunjuk jalan kira lah. Okey, sama ada pelajar tunjuk ringkas macam ni. Okey, pelajar perlu conteng dalam gambar rajah. Okey, boleh mana-mana satu pun boleh, tapi mesti ada kaedah dia. Tak boleh tiba-tiba tulis 80. Sebab markah untuk kertas 2 ni dia ada solution dia lah. Dia ada kaedah dia. Okey, so kita pergi ke B. Okey, dalam rajah di sebelah A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Poligon sebuah pentagon. Pentagon sekata. So pentagon sekata automatik kita tahu. Okey, dia sama panjang, sudut dia sama. So berapa sisi kat sini? 5. N tolak 2 darab dengan 180. So 5 tolak 2 darab 180. So kita akan dapat jawapan dia 3 darab 180. 540 bahagi dengan 5. 540 bahagi 5. So tekan kalkulator je lah. 540 bahagi dengan 5 108. So automatik setiap sudut ni 108. 08. Semua 108. So boleh cari X tak? Boleh. So cikgu besarkan sikit Okey. So kat sini pelajar dah tahu 108. So kalau kat sini 108. So straight kat sini berapa? Hasil tambah straight ni 100 180. So pelajar boleh tulis 180 tolak 108. So pelajar akan dapat 72. Betul Okey, kat sini pun sama juga 108 kan. So kat sini pun 72. So kalau pelajar conteng selepas conteng dalam gambar rajah tu lah, pelajar boleh tulis juga 180 nak dapat nilai X kan. 180 tolak dengan 72 tolak dengan 72. So pelajar tekan kalkulator je lah.
180 tolak 72 tolak dengan 72. So pelajar akan dapat 36. Ni jawapan dia 36 darjah. Okey, kita pergi soalan yang terakhir lah. Dia sebenarnya banyak lagi contoh, tapi cikgu nak buat video cikgu setengah jam lah paling lama Okey, contoh 5, hitung nilai sudut pedalaman bagi sebuah heksagon. Heksagon ni 6 sisi lah. Okey, nak cari sudut pedalaman dia sama juga kaedah dia n tolak 2 darab dengan 180. So 6 tolak 2 darab 180. So kita akan dapat jawapan dia 4 darab. So 640 lah. Betul Tekan calculator sikit nak confirm. 4 tolak dengan 4 darab dengan 180. So pelajar akan dapat 720. Kat sini 720. Tu lah rasa macam salah tadi. 720 bahagi dengan 6 sisi. Dapat 120 kalau tak silap cikgu 720 bahagi dengan 6. So pelajar akan dapat 120. Okey, hitung nilai sudut pedalaman bagi sebuah heksagon 720. So 6 sisi macam ni lah. 6 sisi 2, 3, 4, 5, 6. So hasil tambah semua ni 720. Cuma sisi dia kat sini sudut kat dalam ni 120 lah. Semua 120. Okey, so settle untuk contoh yang kelima. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu yang dapat cikgu share untuk belajar tingkatan 2. Okey, ni just introduction. So kita akan jumpa lagi di bahagian yang kedua lah. Okey, cikgu akan sambung ni part yang pertama lah. Untuk pentagon Okey, untuk tajuk poligon. Bukan pentagon poligon. Okey, so itu saja daripada cikgu. Boleh like dan subscribe channel cikgu untuk video-video yang berikutnya lah. Jangan lupa tekan loceng dan boleh komen. Okey, boleh komen. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih.